Up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum. It's your boy Kimi Scoverto. Sudah lama aku menjanjikan untuk kita masukkan teori-teori daripada nakama kita ke dalam channel ini untuk kita sama-sama berdiskusi tentang teori ataupun buah pendapat ataupun pandangan mereka. Ataupun pandangan mereka masing-masingnya. So ini hari baru aku berkesempatan untuk memuat naik dorang punya teori dorang masing-masing, yang mana tiap daripada dorang ada yang aku dah baca priorly, aku dah baca sebelum ni, dan ada yang aku baru nak baca sekarang ni. Thought aku, pandangan aku berkenaan dengan teori korang ni adalah sangat-sangat genuine, sangat-sangat orang kata apa, fresh lah kan. Aku tak buat kajian sebelum tu lah. So jadi kalau fakta-fakta yang aku terbitkan ataupun fakta-fakta yang aku komen based on your teori ni, kalau ada yang kurang ngam sikit, aku minta maaf lah sebab biasanya kalau aku buat satu-satu video tu aku akan kaji dulu, aku akan buat research dengan lebih mendalam dia punya fakta, chapter berapa dan sebagainya tu, barulah aku hasilkan teori. But dalam video ni aku tak buat macam gitu. So aku minta maaf awal-awal siang-siang kalau aku punya fakta ni slightly off daripada fakta sebenar. Alright, jom kita pergi kepada teori yang telah dikongsikan kepada kita. Aku punya editor, dia ada bantu aku, nama dia Akif. Dekat dia punya Discord ni nama dia Zahar lah. So dia ada kongsikan satu teori daripada kita punya nakama yang bernama Aiman Akil. So before that, aku nak beritahu dengan korang, aku dapat banyak teori daripada korang menerusi various of platform. Ada yang hantar dekat aku punya WhatsApp, ada yang hantar dekat Telegram, ada yang hantar dekat email, dan ada yang hantar dekat Facebook lah, IGDM dan sebagainya. So dalam video ni aku nak bagi tahu dengan korang, aku minta jasa baik korang, minta jasa baik sangat-sangat kepada korang yang ada teori korang, ada pendapat korang, ada buah fikiran korang sendiri. Aku minta korang untuk join aku punya Discord, dan dekat sana tu kalau korang perasan, korang akan nampak satu button atau satu menu yang dinamakan sebagai nakama teori. So kat situ korang boleh share korang punya thought. Macam gini aku dah dapat daripada various platform dan aku post balik lah kat sini kan. So untuk next ni, why not korang join aku punya Discord. Lepas itu kemudiannya korang share korang punya thought dekat situ lah. Alright, so kita pergi kepada teori nakama kita yang pertama. Datangnya daripada Aiman Akil. Dia bagi tahu apa? Alright. Assalamualaikum kepada Kimi and Scoverto Fleet. Waalaikumsalam. Aku ada sedikit teori yang nak didiskusikan bersama. Mungkin teori yang aku nak cerita ni mungkin betul ataupun salah, tapi aku harap semua boleh bagi pendapat semua, ya. Alright guys, kita sedia siang untuk kita bagi pendapat kita punya buah fikiran kita kepada teori Aiman Akil ni. Okey, teori ni berkenaan topi jerami si Luffy. Dari first aku tengok One Piece sampailah ke Lani, aku tak pernah pun nampak topi jerami tu rosak teruk atau rosak sepenuhnya. So dia kat sini awal-awal lagi dia dah bagi tahu rosak yang dimasukkan tu adalah rosak yang badly damaged dan fully damaged lah. Sebab kita sedia maklum yang topi jerami Luffy pernah pun rosak ataupun terkoyak sikit masa dia lawan dengan Captain Buggy dulu kan. Jadinya teori aku ialah topi jerami ni tak pernah rosak, sebabnya topi jerami ini telah adanya aura si Joy Boy dekat topi itu, sama macam Vivercard Big Mom yang Nami pegang time dekat Whole Cake Island. So okay, sebelum kita proceed dengan dia punya teori ni, aku macam nak komen sikit kat part ni kan. Jadinya teori aku ialah topi jerami ni tak pernah rosak. So macam aku cakap tadi lah, sebenarnya bukan tak pernah rosak, dia pernah juga rosak, pernah damage bila dia lawan dengan Buggy dulu sebelum ni. So mungkin kat sini kena perbetulkan sikit lah kot wording dia. Jadinya teori aku ialah topi jerami ni pernah rosak masa lawan dengan Buggy sebelum tu kan. Sebab topi jerami ni telah adanya aura si Joy Boy dekat topi itu, sama macam Vivercard Big Mom yang Nami pegang time dekat Whole Cake Island. Dan tambahan lagi, topi jerami ni juga telah di-infuse dengan the power of luck oleh Joy Boy. As far as I concern lah setakat ni kita masih lagi belum didedahkan siapa Joy Boy tu sebenarnya. Sama ada nama samaran, nama orang kata bukan nama timangan nama nickname untuk seseorang, satu sosok, ataupun memang nama dia Joy Boy ataupun dia just a nickname. Itu satu. Yang kedua, kita tak tahu sama ada Joy Boy itu dia macam mana sosok badan dia. Dia manusia ke ataupun dia gergasi ke? Sebab macam yang kita tengok masa dekat apa nama ni, Allahumma shalli ala Muhammad, Marijoa Arc, masa kita bukan Marijoa Arc, masa dekat Reverie punya arc kan, kita tengok yang Im Sama dia masuk dekat satu bilik tu, bilik yang sangat besar, dan dia berhadapan dengan satu topi jerami yang sangat-sangat besar, yang possibly topi tu belongs to Joy Boy. Teori yang berlega-lega di One Piece community lah, tapi kita tak tahu sejauh mana kesahihan dia. But kan, kalau itulah argument dia, so
kita tak boleh cakap yang topi yang Luffy pegang tu adalah milik Joy Boy lah. Kalau topi besar bapak tu adalah topi si Joy Boy kan, bermaksud berkemungkinan Joy Boy ni daripada bangsa gergasi, dan sedangkan topi jerami Luffy tu kecil je kan. So pada pandangan aku lah, kalau itulah dia punya fakta setakat ini yang kita dapat. Jadi pada aku nak mengatakan yang aura si Joy Boy dekat topi jerami Luffy tu sama macam Viver Cup Big Mom yang Nami pegang kat Whole Cake Island tu slightly off lah. Maksud dia kurang tepat lah pada aku lah kan. Tapi terpulang pada korang macam mana korang punya judgement. Lepas tu dia cakap tambahan lagi, topi jerami ni juga telah di-infuse dengan the power of luck oleh Joy Boy. Yang ni aku kurang bersetuju sikit lah, pasal itulah kita tak confirm lagi yang topi jerami milik Luffy itu adalah daripada Shanks, dan kemudian Shanks terima daripada Roger, dan pula kita tak tahu topi itu daripada Joy Boy ataupun sebaliknya, sebab sebagaimana yang kita tahu Joy Boy ni dia punya jangka hayat dia ataupun tempoh masa dia bermandirian spesies di muka bumi One Piece ni 800 tahun dulu lagi. So nak cakap Roger ada interconnection dengan Joy Boy secara direct itu sangat-sangat mustahil, sebab Roger adalah spesies manusia yang mana kita tahu menurut Oda dalam satu SBS Question Corner dia bagi tahu usia jangka hayat manusia ni di antara 0 tahun sehingga 135 tahun. Lepas tu dia beritahu Dr. Kureha tu special sikit sebab tu jangka hayat dia panjang sikit lah. So in my opinion, kita ada satu fakta yang mengatakan Roger ni dia tak ada hubungan secara langsung ataupun direct dengan Joy Boy, melainkan Roger pernah discover Joy Boy punya pulau tu lah, Laugh Tale tu, dan lepas dia tengok tu pun, lepas dia tengok One Piece tu pun dia cakap dia terlalu awal bila sampai ke Laugh Tale. So in my opinion, connection Roger dengan Joy Boy tu mungkin pada aku hanyalah pada harta peninggalan Joy Boy yang diburu oleh Roger, dan begitu jugalah dengan pirate-pirate yang lain. So kalau kita nak kata yang sebelum Luffy mewarisi topi daripada Shanks, sebelum Shanks mewarisi topi daripada Roger, belum tu Roger telah mewarisi topi jerami tersebut daripada Joy Boy, that fakta pada aku susah untuk diterima. So kalau nak cakap tambahan lagi yang seperti mana yang Aiman Akil ni betul, tambahan lagi topi jerami ini juga telah di-infuse dengan the power of luck oleh Joy Boy, pada akulah agak kurang tepat. Kita teruskan dengan teori dia. Teori ini dikukuhkan dengan sesiapa yang pemegang topi jerami ini akan sentiasa dapat luck yang baik. So since penyataan ke atas tu dah agak kurang tepat, jadi bila dia bagi tahu teori ini dikukuhkan dengan sesiapa yang memegang topi jerami ini akan sentiasa dapat luck yang baik, akan jadi slightly off lah kan, sebab dia punya teori tu tak konsisten kan. Contohnya Roger dapat jadi King of Pirates, Shanks jadi Yonko, and Luffy sentiasa dapat luck yang baik sahaja dalam keadaan yang mencemaskan. So pada aku kalau kita nak masukkan Joy Boy, pengaruh Joy Boy dalam topi jerami tu susah sikit kita nak jadikan Joy Boy tu ada pengaruh pada topi jerami tu. Tapi kalau kita nak katakan yang topi jerami itulah yang memberi luck kepada those yang memakainya. Contohnya macam Roger, bila Roger dapat pakai topi jerami tu, Roger dapat jadi Pirate King. Bila Shanks dapat pakai topi jerami yang sama yang Roger pakai, Shanks dapat jadi Yonko. Dan Luffy juga sentiasa terlepas ataupun terhindar daripada segala situasi yang mencemaskan, segala situasi yang memungkinkan dia kehilangan nyawa dia disebabkan topi itu ada luck. Jadi Luffy telah berjaya keluar daripada situasi tersebut. Itu pada aku boleh diterima, pakailah. So itu saja teori One Piece daripada aku menurut Aiman ni. Harap Kimi perasanlah aku punya teks ni and diminta untuk beri penjelasan daripada professional. Nak tambah sikit berkenaan teori saya ni. Tadi aku sekarang saya pula. Macam saya cakap tadi, kalau kat Viver Cup Big Mom mungkin aura yang diinfusekan tu is aura yang mengerikan, tapi aura yang Joy Boy infuse kat topi jerami tu is aura yang tenang and buat orang selesa dengan pengguna topi itu. So that's why kita tak boleh nampak sangat aura Joy Boy semacam aura Big Mom. So in my opinion, sebelum ni Mihawk pernah bagi tahu yang Luffy memiliki satu kuasa yang mana dia mampu untuk menukar orang sekeliling dia menjadi allies, dan itu adalah kekuatan yang sangat-sangat mengerikan di dalam lautan One Piece ni. Possibly pada aku dia nak cuba relatekan dengan perkara ni, pada aku agak kurang sesuai sikit. Sebab apa? Sebab sebelum ni pun Shanks pun is the bearer of the Mugiwara kan, dan kita dapat lihat benda tu macam tak berlaku sangat kepada Shanks, dan begitu juga kepada Roger lah juga kan. So daripada Aiman Akil, itulah teori dia berkenaan dengan topi jerami Luffy tu telah mendapat satu sentuhan aura daripada Joy Boy. So in my opinion,
ada punya teori ni agak kurang tepat sikit lah. Tepat, but still aku ucapkan ribuan terima kasih kepada Aiman Akil for your thought. Dan insyaAllah lepas ni aku harap Aiman Akil perasan aku punya posting ni dan boleh hantar lagi you punya teori. Alright, kita pergi kepada teori yang seterusnya. Assalamualaikum Bang Kimi. Sebelum saya proceed dengan teori saya nak ucapkan terima kasih dekat Abang and the gang sebab buat konten One Piece dalam bahasa Melayu supaya dapat memperkuatkan lagi ilmu pengetahuan nakama-nakama kita di seantero Nusantara. Tiba. Saya ada tengok satu video daripada Yuderon, teoris yang came out with the done piece. Oh, ini puasa dia dah lama dah ni hantar teori ni dekat aku. Aku baru perasan. I am so sorry my brother. Teori tu, dia kata style penulisan Oda Sensei ni menggunakan konsep two sides of the same coin, iaitu akan ada wujud paralel atau cerminan dalam cerita beliau. Kalau kita perasan, arc pre-time skip adalah cerminan terhadap arc post-time skip. Contohnya, Alabasta adalah cerminan Dressrosa. Okay, Alabasta adalah cerminan Dressrosa. Alabasta dan Dressrosa berkisar tentang tirani yang kejam yang cuba buat masyarakat di situ sengsara. Kemudian di kedua-dua ada misi untuk selamatkan Princess Vivi dengan Princess Rebecca. Okay, yang mungkin jadi pemerintah tempat itu in the future, iaitu Vivi, Rebecca dan Viola. Okay. Bezanya di Alabasta, Mugiwara Pirates sempat hentikan Tyrant Sir Crocodile aka Mak Luffy. Amboi. Mak Luffy siap Oh, baguslah kau ni. Daripada menjarah ke menjajah? Menjarah. Ada ke perkataan menjarah? I'm so sorry. Daripada menjajah negeri Alabasta dengan rakus. Manakala di Dressrosa pula adalah contoh apa yang terjadi jika Barak Works tak dihentikan di Alabasta. Wow. Very amazing, what a very good observation my brother. Jadi saya berteori bahawa Wano merupakan cerminan Trilebak. Antara contoh yang jelas ialah pulau yang bergerak, iaitu Trilebak itself dan Onigashima. Nice one. Ada juga scene di Trilebak yang tunjuk ada khinzir yang berjahit dan jadi potret dekat dinding dengan memegang dua bilah pedang. Alright. Kalau di Wano, kita tahu The Mountain God, babi gergasi, setelah ditebas oleh Oden, sama menggunakan Nitoryu, dua pedang, dijahit semula. Wow, what a very amazing theory. Saya nak kupas tentang satu scene besar di Trilebak yang belum dicerminkan lagi di Wano, iaitu scene badass moment Zoro mengambil segala kesakitan Luffy menerusi paw fruit si Kuma. Saya berteori mungkin Kuma akan dipotray oleh Shiki dan Blackbeard juga akan datang ke Wano selepas Luffy kalahkan Kaido. Macam kita tahu di Trilebak ada 2 Shichibukai, tapi kenapa di Wano sampai ada 3 Yonko plus Shiki di sana? Saya berteori Blackbeard, Kaido dan Big Mom bersamaan dengan 1 Yonko, kerana Blackbeard macam kita tahu diteorikan sebagai 3 orang. Jadi Kaido dan Big Mom akan take space the 2 personalities in Blackbeard, dan Shiki adalah satu lagi Yonko, kerana kita tahu dulu Shiki adalah antara rival Goldie Roger. Jadi it is safe to say Shiki's power is on Yonko level. Alright. Jadi saya berteori akan ada nakama yang mati kerana berkorban untuk selamatkan Luffy. Kerana di Trilebak, the pain that Zoro endure tu kalau ikut logik akal akan menyebabkan Zoro mati. Tapi Oda Sensei tak mematikan Zoro di situ. Saya berteori Godi Usopp akan mati berkorban untuk Luffy kerana kebanyakan bohong Usopp telah pun menjadi kenyataan. Alright, what a very nice theory. Impian Usopp adalah menjadi the brave warrior of the sea. Selalunya kisah-kisah wira ni akan jadi buah mulut orang ramai dengan kisah pengorbanan mereka. Tetapi saya juga berteori yang Usopp dapat dihidupkan semula melalui awakening Devil Fruit Yomi Nomi Brook yang menjadi cerminan kuasa Devil Fruit Gecko Moria, iaitu Kage Nomi yang mampu menghidupkan yang mati. Kisah hidup Brook juga cerminan hidup Gecko Moria, iaitu Brook terpaksa melihat satu-satu krunya. Melihat satu demi satu krunya mati, manakala Gecko Moria melihat semua krunya dibunuh oleh Kaido. Sekian saja palatau dari saya. Mungkin ada flaw dalam teori saya yang saya tak nampak. Harap teori ini dapat menghiburkan para nakama kita di Kimis Coverto Channel. Kalau ada paip di tepi longkang, bolehlah hamba tumpang basuh kaki. Kalau saya boleh lagi fikir panjang, insya-Allah hamba akan berteori lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Letak nama saya Urahara Law. Terima kasih bagi ni. So guys, aku tak ada apa-apa nak komen tentang teori ni. Pada aku, it is a very good theory. Pada aku, well done.
very well done sebab dia susun dia punya penyampaian dia dengan baik, sebab dia bagi tahu awal-awal lagi cerminan apa yang berlaku daripada dia bagi tahu daripada Dunn-Peace tu. Dia bagi tahu Oda suka kat sini kan. Two sides of the same coin kan, sebab kalau kita tengok dekat dalam teori Dunn-Peace oleh Euderon tu, dia ada bagi tahu satu penceritaan tentang si Nolan, dan Nolan sebelum dieksekusi dia telah menangis kan, sedangkan dia bercerita benda yang betul. Lepas tu pula satu lagi, the two sides of the coin dia adalah Roger pula sebelum dia mati dia senyum, sedangkan apa yang dia cerita tu berkemungkinan adalah palsu. Macam gitulah teori daripada Euderon. Dan sekarang ni si Urahara Law ni, dia menggunakan teori daripada Euderon tu juga untuk diterjemahkan kepada teori dia sendiri, which is apa yang Oda bikin dekat pre-time skip adalah cerminan kepada post-time skip dekat dalam Alabasta dan Dressrosa apa semua. Lepas tu dibawa kepada Wano, yang mana mungkin ada cerminan daripada pre-time skip, berkemungkinan daripada thriller bug. Dan teori yang mengatakan Usopp mati tadi tu, Usopp mati tu pada aku sangat-sangat cantik. Dan in my opinion, kalau to be the brave warrior of the sea kan, dia cakap selalunya kisah-kisah Wira akan jadi buah mulut orang ramai dengan kisah pengorbanan mereka. Jadi dia beritahu mungkin Usopp mati dan di-revivekan oleh Devil Fruit milik Brook. So untuk Urahara, nama dia Urahara Law, aku ucapkan ribuan terima kasih dan aku ucapkan tahniah kerana membikin satu teori yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat boleh didigest bersama dan sangat-sangat ringan untuk kita fikir pun. So aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. So guys, I guess that's all kot yang aku boleh kongsikan. Sebab aku ada beberapa lagi teori bawah ni, nanti aku akan share dengan korang daripada Goldie Roger dan sebagainya ni. Aku akan share dengan korang dalam next video. Okay, so thank you kepada korang yang dah pun hantar teori-teori korang. Dan sekali lagi diingatkan kepada korang yang nak hantar teori kepada aku, jangan lupa untuk hantar dekat grup Discord. Kau masuk dekat dalam Discord aku, Kimis Coverto Fleet, dan dekat dalam Kimis Coverto Fleet tu dia ada satu menu kat belah kiri tu, which is dinamakan sebagai Nakama Teori. So korang boleh post korang punya Nakama Teori dekat situ supaya aku akan dapat baca dekat dalam segmen Teori Nakama. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ni.